أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan semua? Sihat? Ibu-ibu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Nampak ceria tu ibu-ibu tu, okeylah tu. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita pada malam ini. Imam muda, imam dua pun ada malam ni, alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Muazzin kita, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah pertemukan kita di dalam rumah Allah. Allah pertemukan kita di satu tempat daripada tempat-tempat yang mulia, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita tetamu-tetamunya sehinggalah akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita telah masuk pada bab yang ke-8, ya, iaitu kelebihan azan, ya, kelebihan azan. Dan kita selalu mendengar azan, ya. Maka sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi muazzin ini banyak ganjarannya ataupun kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada pandangan manusia status seorang Bilal ini hanyalah sekadar Bilal, kerana yang memandang ia Bilal sebab manusia yang pandang. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, di sudut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjadi Bilal ini sangat tinggi kedudukannya. Ya, dalam sebuah hadis menyebut, hadis yang sahih, al-muazzin atwalun nasu a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang selalu memanggil orang azan ini, di hari akhirat nanti merekalah manusia yang paling panjang tengkuk mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maksud, maka ulama pun mensyarahkan hadis ini. Apa maksud tengkuk panjang di hari kiamat? Maknanya orang yang sentiasa akan Allah Subhanahu wa taala nampak dulu, kan? Orang kalau tengkuknya tinggi, kan? Kita kalau nak nak supaya orang nampak kita angkatkan kepala kita, kan? Supaya orang nampak wajah kita, kan? Begitulah juga orang yang sentiasa memanggil orang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi wa 'ulumihi fid darain insyaallah. Dalam kitab Jauhar al-Mauhub, kata musannif ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar.
Man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban. Sesiapa yang mengazankan untuk memanggil orang datang ke solat selama sab'a sinin, 7 tahun. Ini hadis sebut 7 tahun. Muhtasiban, dengan ikhlas mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atun minan nar. Allah akan tulis untuknya kelepasan daripada api neraka. Hadis ini, tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, statusnya adalah hadis dhaif, disebut di dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah, hadis ini hadis dhaif, tetapi masihlah dalam kategori hadis lagi, walaupun hadis dhaif. Maknanya dalam bab fadailul a'mal, galakkan untuk beramal, maka hadis dhaif masih boleh digunakan untuk galakkan untuk orang beramal. Dan dalam satu riwayat lain, diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Ini dalam satu riwayat. Maknanya orang yang selalu azan, panggil orang untuk datang ke rumah Allah ini, Allah selamatkan tubuhnya daripada dimakan oleh binatang-binatang yang duduk di alam barzakh sana. Di kampung saya, tuan-tuan, duduk di Bangi dulu. Saya pernah duduk di Bangi, ada satu kampung tu di Bangi. Saya tak mau sebutlah nama kampung. Ada satu tukang gali kubur tu. Saya duduk dengan dia, pernah saya tanya dia, apa peristiwa yang paling menarik, yang mungkin pengalaman dia selama dia lebih 10 tahun jadi penggali kubur. Dia kata, Ustaz, saya pernah gali satu kubur. Dia kata, bila kita buka kubur tu dah usia lebih 30 tahun. Bila saya gali kan, bila kubur ni dah lebih 30 tahun, 40 tahun ni, kadang-kadang orang gali semula dekat tempat tu kan, untuk masukkan jenazah baru. Bila digali, dia kata, saya lihat ada satu jenazah yang tak berusik pun, seolah-olah macam baru dikebumikan. Lalu saya tanya, ni jenazah siapa yang abang jumpa ni? Dia kata, inilah jenazah imam yang pernah menjadi imam dekat kampung ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah, demikianlah balasan yang Allah berikan untuk hamba-Nya yang melakukan sesuatu muhtasiban, semata-mata untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, bertanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan daku akan syurga." Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku, ya Rasulullah, satu amalan yang boleh memasukkan aku ni ke dalam syurga. Tengok ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat dulu, kalau dia bertanya kepada Rasulullah, dia akan bertanya soalan yang boleh menjadikan kita bermotivasi untuk memikirkan akhirat. Mereka tak fikir dah kehidupan dunia ni, sebab mereka tahu dunia ni paling-paling tinggi pun usianya 70 tahun, 80 tahun meninggal. Dan mereka tahu bahawa kehidupan, dan mereka sangat yakin bahawa kehidupan yang abadi itulah yang boleh memberikan kepada mereka kebahagiaan buat selama-lamanya. Lalu mereka tanya soalan, apakah amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga? Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah diri kamu sebagai salah seorang daripada muazzin ataupun tukang azan bagi kaum kamu. Maka berhimpunlah mereka itu sembahyang dengan kamu. Lalu mereka bertanya, kalaulah tidak ada kuasa ya Rasulullah, kalau saya tak boleh nak jadi muazzin, tak boleh nak azan ni ya Rasulullah, macam mana?
Kata Rasulullah, jadikanlah diri kamu imam bagi kaum kamu, lalu sembahyang mereka itu dengan kamu. Tak boleh nak jadi Bilal, jadi imam. Tak boleh nak jadi Bilal, jadi imam. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kalaulah kami tidak ada kuasa, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu dengan saf yang awal. Kalau tak mampu nak jadi imam, tak mampu nak azan, pilih saf yang terawal, ya. Jadi yang duduk dekat saf awal ni baguslah, memang menyahut hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Dan saf awal ni sangat istimewa, bukan saja-saja saf awal ni Allah pilih untuk orang yang berada di saf awal. Yang pijak dulu saf awal ni dulu pun orang-orang yang terpilih juga. Jadi kita ni yang datang generasi selepas generasi yang dulu, kita pun Allah pilih dapat duduk saf yang awal. Untunglah. Kalau di istana tu tuan-tuan, orang yang dapat duduk betul-betul depan yang di Pertuan Agong, ialah orang yang paling tinggi kedudukan ni di mata agung. Gelaran ni biasanya Tun ataupun Tan Sri. Biasanya dia duduk betul-betul kursi sebelah agung ke, depan agung ke, yang paling hampir dengan agung. Apatah lagi Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Agung, yang lebih agung daripada segala-gala makhluk yang ada. Tiba-tiba kita boleh duduk dekat saf yang terawal. Manusia yang memandang tak ada beza je duduk saf awal ke saf kedua ke saf ketiga, apa beza? Tapi orang yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sentiasa berazam untuk berada di dalam saf yang terawal. Dan orang yang azan itu, kata muallif ini, adalah merupakan hajibullah. Hajibullah ni yang jaga dekat pintu. Kalau istana tu yang jaga dekat pintu raja. Orang nak masuk jumpa raja mesti dapat kebenaran daripada hajibullah. Jadi orang yang azan itu seumpama orang yang jaga pintu seorang raja, iaitu seperti orang yang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia yang nak masuk kepada raja. Bukan main-main tu. Jadi rumah Allah ini, rajanya ialah Allah. Kita ni lah umpama hajibullah. Dia hajibullah. Ha alif jim ba. Dia bukan ha jim ya ba, ha alif jim ba, hajib. Hajib ni maknanya pengawal yang menjaga sesuatu pintu masuk ke istana, hajib. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuknya waktu sembahyang untuk mereka bermunajat dengan Tuhannya, dan diberi dengan setiap kali azannya pahala 1000 Nabi. Yang ini, riwayat ini saya tidak jumpa dalam mana-mana hadis. Dalam mana-mana hadis yang sahih tidak jumpa riwayat orang yang azan dapat pahala 1000 Nabi ni, saya tak jumpa. Dan imam itu wazirullah. Wazir ni maknanya menteri. Dalam bahasa Arab wazir, Perdana Menteri, Raisul Wizara. Rais al-Wizara, Perdana Menteri. Jadi wazirullah maknanya menteri Allah. Imam tu di sisi Allah levelnya menteri. Kita pandang imam macam biasa je, duduk sebelah rumah saya je Pak Imam, kita kata gitu kan. Tapi di sisi Allah seumpama seorang menteri. Gitu. Seperti mana wazir tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka, diberikan dengan tiap-tiap sembahyangnya pahala 1000 siddiq. Siddiq ni maknanya orang yang benar. Jadi wazir ni ialah seseorang yang manusia akan dengar cakap dia, akan patuh kata-kata dia. Kalau dia kata pergi, pergi. Kalau dia kata datang, datang.
Ya, itulah kelebihan seorang wazir. Jadi seorang imam ni, mana boleh orang yang duduk belakang imam ni, imam rukuk, dia kata saya tak nak rukuk lah, saya nak sujud dulu. Walaupun belakang dia ni yang di Pertuan Agong, walaupun belakang dia ni mufti, walaupun belakangnya Syekhul Azhar, tak akan boleh orang belakang nak kata saya tak nak ikut imam. Walau macam mana tinggi pun level dia tetap akan kena ikut imam. Dan orang yang belajar ilmu, lelaki dan perempuan, mereka itu adalah merupakan khadam Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan bagi mereka itu melainkan syurga. Belajar ilmu ni tuan-tuan, menghidupkan hati yang mati. Kita, ibu-ibu ayah perasan tak, 2 tahun lepas kita tak dapat buat kuliah, macam mana hati kita? Sama tak rasa? Tak sama. Sampai kita akhirnya terpaksa buka YouTube, cari mana-mana penceramah dalam YouTube. Sebab apa? Hati kita ni kalau tak menuntut ilmu, dia akan rasa mati. Dia akan rasa tak, ada benda yang kurang. Macam kita lah, zaman sekarang ni macam-macam ubat doktor bagi. Doktor kata vitamin ini untuk minda. Jadi kalau kita tak makan vitamin yang untuk minda, kita punya minda makin lama makin lemah. Ada pula vitamin untuk saraf sekarang ni. Tak silap saya namanya Neurobion kan? Neurobion apa nama? Neurobion ke Neurobion macam tu lah. Ataupun Mycovid ke apa nama kan? Doktor kalau kita ada sakit-sakit saraf ni, doktor akan bekalkan kita ubat ataupun vitamin saraf nama dia. Kalau untuk kulit, vitamin untuk kulit lah. Maksudnya setiap daripada tubuh kita ni pun memerlukan vitamin-vitamin tertentu untuk dia kekal, kuat, sihat. Apatah lagi kita punya roh ni, dia kena kuat dengan ilmu dan zikir. Roh kita ni tuan-tuan nak kuat, ilmu, zikir. Orang yang banyak zikir jauh beza dengan orang yang tidak banyak zikirnya. Saya selalu memerhatikan orang yang banyak zikir, hatinya cukup tenang. Dia bukan sekadar tenang untuk diri dia, tetapi bila kita pandang wajah dia pun, kita yang tak banyak zikir, tengok orang banyak zikir, kita pun tenang dengan memandang wajah orang yang berzikir. Cuba kita tengok orang yang kurang zikir. Kita yang tengah tenang tu tengok orang yang tak berzikir ni, dia dah lah serabut. Kita tengok muka dia, kita pun jadi serabut. Pasal tak tuan-tuan kan? Inilah dia kesan daripada tarbiyah dalaman ini. Dia akan keluar dan tertonjol pada wajah-wajah disebabkan amalan yang dia buat. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ilmu jangan berhenti. Sesiapa yang sentiasa menuntut ilmu ni tuan-tuan, takdirnya dia mati, maka dia seumpama mati syahid. Kita pergi belajar ilmu ni, tak kisahlah duduk dalam masjid ke, belajar dekat mana-mana kelas di luar sana, kena yakin satu benda je. Perjalanan saya nak menuntut ilmu ni, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin ni, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat menaungi orang-orang yang dalam perjalanan nak menuntut ilmu. Disebut dalam hadis, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Hadis dia bermula dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar daripada rumahnya, naik kereta ke, jalan kaki ke, naik motosikal ke, naik basikal ke, salaka tariqan, menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, nak dapat hanya satu ilmu saja. Katakanlah kita nak pergi ke masjid, kita tahu dalam masjid ni ada satu majlis ilmu, tuan guru tu nak bagi kita satu hadis sahaja. Satu hadis saja dia nak bagi. Kita pun kata saya nak dengar hadis itu.
keluar kita daripada rumah, jalan kaki dengan penuh keletihan sampai dekat masjid, tuan guru tu bagi satu saja hadis. Kita pun dapat hadis tu, kita pun cuba amalkan, kita catat, kita amalkan. Tuan-tuan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Besok kita nak pergi ke syurga ni tuan-tuan, siapa yang tahu, ada pengalaman mana jalan nak pergi ke syurga? Ada tak signboard besok syurga 80 km lagi jalan terus? Ada? Kita nak pergi Mekah, kita sebelum nak pergi Mekah, kita akan pergi ziarah orang yang pernah sampai dekat Mekah. Betul tak tuan-tuan? Kita datang rumah dia, saya ni cadang nak pergi Mekah ni, bulan depan nak buat haji. Abang dah pernah pergi haji kan tahun lepas kan? Boleh tak abang share sikit macam mana pengalaman nak buat haji? Sebab apa? Sebab apa kita tanya orang yang tu? Sebab orang tu dah pernah sampai dekat Mekah. Orang tu buat bagi sekian. Jangan gebuk-gebuk sangat dekat jamrah tu. Jangan pergi waktu sekian. Dia pula cadangan kita. Tuan-tuan, nak masuk ke syurga besok, siapa yang dah pernah masuk syurga? Tak ada siapa yang pernah masuk syurga. Kita nak pergi KL tuan-tuan, ada waktu kita pergi KL senang, Allah mudahkan perjalanan ke KL kita. Betul tak tuan? Ada waktu, ya Allah, azabnya nak sampai KL ni, dengan jamnya, dengan sesatnya. Pula KL sekarang ni, kalau jalan sahada semua kan, salah masuk jalan, dah masuk jalan lain. Tuan-tuan, nak pergi ke syurga ni bukan senang tuan-tuan. Salah-salah jalan, kita tak sampai ke syurga. Nak meniti titian sirat, sebut dalam hadis, gelap gulita, tak ada cahaya. Orang yang banyak mencari ilmu, sentiasa hidup mencari ilmu, sahalallah lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan nak pergi ke syurga. Macam mana Allah nak mudahkan? Itu terpulang kepada Allah. Lepas tu disebut dalam riwayat hadis yang sahih, ada yang melintas titian sirat ini sepantas kilat. Itu cara Allah nak mudahkan kita. Ada yang melintas bagaikan kuda yang berlari kencang, itu caranya. Ada yang melintas seperti angin yang bertiup. Pelbagai cara Allah nak mudahkan kita. Persoalannya, kita tak tahu amalan manakah yang akan memudahkan kita untuk pergi menuju ke syurga. Kita tahu ke tak tuan? Kita tak tahu kan? Mana kita tahu? Kalau tiba-tiba kita mimpi, datang malaikat kata, Haji Abdul Rahim, besok kamu akan mudah masuk syurga. Sebab apa? Kamu dekat dunia ni, kamu selalu sedekah orang-orang susah. Oh, kita punya hati punya bangun pagi itu lapang lah rasa. Sebab apa? Sebab kita sudah mimpi besok nak masuk syurga, kita senang. Maka kita pun lagi rajin kita bersedekah. Asal ada duit, dapat aja duit, sedekah. Asal dapat duit, sedekah. Tapi mana ada kita dapat mimpi macam tu? Siapa tahu dia akan mudah ataupun susah jalan nak menuju ke syurga? Kita tak tahu. Tapi berdasarkan hadis, nak mudah pergi ke syurga, kena menuntut ilmu. Selalu rajinkan diri menuntut ilmu. Datang ke masjid tadi, contohnya keluar rumah, saya ni kan lepas solat maghrib, kalau ada kuliah saya nak duduk sekejap. Dapat satu ilmu pun jadilah. Niat tu, bila kita dah niat nak menuntut ilmu, perjalanan kita ke masjid itu, malaikat dah naungi. Wa innal malaikata la tada'u. Hadis ni panjang, saya ambil dekat tengah-tengah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha. Malaikat ini, orang yang dalam perjalanan nak menuntut ilmu tu, dia akan kembangkan sayapnya. Dia akan memberikan naungan. Kita nampak macam panas saja tadi perjalanan, tapi hakikatnya malaikat itu mengembangkan sayapnya. Maknanya mendoakan kita. Ya, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Baiklah. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, apabila ada kamu di dalam dusun, maka azankan olehmu dan angkatkan suara kamu.
maka bahawasanya tidak ada yang mendengar akan dia oleh segala pohon, kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita azan ni tuan-tuan, kena suara yang lantang. Sejauh mana suara kita ni didengari oleh manusia ataupun makhluk lain seperti binatang-binatang yang melata, semut ke, kucing ke, apa saja binatang, bahkan jin sekalipun, besok dekat hari kiamat segala makhluk-makhluk ini akan jadi saksi. Aku pernah mendengar ya Allah, suara orang ini pernah azan di atas muka bumi ini dulu. Jangan main-main ni. Orang jadi muazzin ni nampak macam biasa je, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, luar biasa. Biasa kita ni kalau jawatan Bilal ni ramai yang menolak kan. Tak ada siapa yang nak jawatan Bilal. Sebab apa? Allah, saya ni bukan tak nak tuan imam, saya nak jadi Bilal, tapi itulah komitmen, takut tak boleh bagi komitmen. Kita bagi macam itulah alasan kita kan. Sebenarnya bila orang tanya kita tu, sebenarnya Allah nak bagi peluang kat kita tu. Allah nak bagi tahu kat kita ni, kita dah bagi recommendation ni, cuma kita nak ke tak nak je jadi Bilal. Gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, asy-syahidu wal muadzinu wal mutawaffi ataupun wal mutawaffa yaumal qiyamati aw lailatal jum'ah, wal mutawaffa yaumal jum'ati aw lailatul jum'ah. Hadis ini saya tak tahulah kesahihan dia. Saya cari belum jumpa lagi, tapi kita bacalah dia punya makna dia. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada azab kubur. Cuba kita tengok ada tak kita dalam golongan ini. Yang pertama ialah orang yang syahid. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni tuan-tuan, Allah letakkan dia dalam ranking yang pertama. Nombor 1 yang Allah selamatkan dia di dalam azab kubur. Okay, nanti kita cerita syahid ni macam mana pula. Ada berapa jenis syahid. Yang kedua ialah al-muazzin, orang yang selalu azan. Yang main-main tu, orang yang jadi Bilal ni, Allah boleh selamatkan dia daripada azab kubur. Sebab apa tuan-tuan? Hebat betul orang yang azan ni. Sebab orang yang azan ni tuan-tuan, dia ni macam orang yang dipanggil da'i. Ad-da'i ila Allah, orang yang menyeru ke jalan Allah. Ajak orang pergi masjid ni bukan main-main, Dan orang yang meninggal dunia ataupun mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Jadi dulu-dulu orang tu kata, Allah matinya baik malam Jumaat, matinya baik hari Jumaat. Sebab apa? Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Dan kita pun sendiri faham bahawa dalam satu minggu ni ada yang dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam. Penghulu kepada hari ialah pada hari Jumaat. Sebut dalam sebuah hadis yang sahih, ada 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak doa dia pada 5 malam. Ini hadis sahih. 2 malam disebut sebagai Lailah Al-Aidain. Lailatul Aidain ataupun malam 2 hari raya. Maksudnya malam yang kita nak sambut hari raya besok pagi tu, malam yang kita takbir tu, malam tu kalau kita doa pada Allah, Allah tak akan tolak doa kita. Allah akan mustajabkan doa kita.
Yang kedua, malam hari raya haji besok. Besok nak raya haji, malam tu tuan-tuan doa, Allah akan mustajabkan. Yang ketiga, malam Jumaat. Malam Jumaat ni kita jumpa tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu kita jumpa malam Jumaat. Kita boleh doa pada malam Jumaat tiap-tiap minggu, Allah akan mustajabkan doa kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, jangan main-main kita ni kalau tengok orang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, kita kena rasa cemburu dengan orang itu. Apa agaknya amalan dia sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia pada malam yang cukup istimewa, iaitu malam penghulu kepada segala malam. Jadi kita kena doa dengan Allah supaya Allah matikan kita pada malam-malam yang istimewa, ya. Kemudian malam keempat, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Dan malam yang kelima ialah malam 10 Muharram. Ini yang kita sambut hari Ashura tu kan. Kemudian kata muallif ini, dikata syahid ini ada dua jenis. Satu syahid akhirat, satu syahid, syahid ni dia ada tiga jenis. Pertama, syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia akhirat. Dan yang ketiga, syahid dunia. Jadi ada tiga jenis syahid ni. Okey, baiklah. Kita tengok satu-satu. Yang dikehendaki dengan syahid itu syahid akhirat jua atau syahid dunia dan akhirat. Maksudnya dalam ketiga-tiga syahid ini, yang kita kena minta dengan Allah supaya kita dapat sama ada syahid akhirat ataupun syahid dunia dan akhirat. Dan jangan minta syahid yang ketiga. Syahid yang dunia tu jangan minta. Adapun syahid akhirat, maka seperti orang yang kena bunuh dengan zalim. Orang yang dia ni jalan-jalan pergi ke, contohnya pergi ke masjid, tiba-tiba datang satu hamba Allah tikam dia, maka dia pun meninggal dunia secara zalim lah. Ataupun orang buli dia, kalau yang kita dengar cerita ada kes orang buli sampai meninggal dunia, dia kena buli dan dia meninggal dunia, maka dia ni dalam kategori orang yang mendapat syahid akhirat. Dan orang yang mati tenggelam air, yang tsunami kan, ataupun berlaku kes banjir dulu dekat beberapa tempat di negara kita ni, ya, meninggal dunia sebab tenggelam, tak pandai berenang ataupun sebagainya, maka dia ini tetap mendapat pahala orang yang mati syahid, ya. Dan orang yang mati dengan sebab runtuh rumah ataupun terbakar api, tengah tidur dalam rumah tiba-tiba rumah runtuh, meninggal dunia, maka itu dalam kategori orang syahid akhirat. Ataupun tengah-tengah tidur tiba-tiba asrama terbakar. Kan dulu ada kes rumah anak-anak yatim ke anak-anak tahfiz terbakar, ya. Dan orang yang mati di dalam dagang, orang tu pergi musafir kan, cari ilmu, bermusafir, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal ketika dia dalam permusafiran, maka orang ini adalah orang yang mati syahid. Dan juga orang yang mati sakit perut. Sebab tu kita kalau tengok orang yang meninggal dunia sebab bersalin, ya, sebab dia antara sakit nak bersalin ni di bahagian perut lah. Ataupun orang tu memang sakit perut, ada kanser perut contohnya, meninggal dunia, maka orang ini dimasukkan dalam kategori orang yang mati syahid, ya. Ataupun orang yang mati kerana penyakit taun, ya, penyakit taun ke,
bahkan yang meninggal dunia kerana penyakit COVID, orang itu mati syahid, syahid akhirat. Kita doakan orang yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, semoga Allah bagi kepada mereka keampunan dan dimasukkan dalam syurga Allah tanpa hisab. Adapun syahid dunia dan akhirat, tadi itu yang kita sebut syahid akhirat. Yang ini syahid dunia dan akhirat ialah orang yang mati dengan sebab perang dengan orang kafir semata-mata untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana riak. Riak ni maknanya apa tuan-tuan? Riak ni daripada perkataan ra'a. Ra'a melihat. Ru'yah dilihat. Ria'un ingin dilihat. Buat satu benda ni untuk orang lihat kita buat. Saya ni ustaz, saya tak adalah nak suruh orang tengok saya buat. Saya kalau saya sedekah tu, saya tak beritahu lah dekat orang. Itu orang yang buat amalan bukan kerana riak lah. Zaman sekarang bukan sekadar nak tunjukkan ke orang yang kita bukan sekadar ambil gambar kita buat kebaikan. Kita masukkan pula dalam status kita. Update dalam status kita. Hari ini sempat menyantuni anak-anak yatim di Kuala Selangor. Ambil gambar semua. Orang yang macam tu, walaupun dia kata saya tak riak ustaz, tapi itulah riak. Maksudnya bila riak ni maknanya dia tak faham maksud riak tu sebenarnya. Riak tu maknanya supaya orang lihat. Bila kita dah update dalam status, dah masukkan dalam Facebook, dah ambil gambar tu pula kita pula guna kamera kita pula yang update. Kalau orang lain ambil, kita tak niat pun nak supaya orang tahu, tapi tiba-tiba entah macam mana orang terambil gambar kita, dia update dalam status dia tu. Yang itu bukan kerana kita ni yang nak tunjuk, orang yang tunjukkan, tak apa. Yang tak bolehnya kita sendiri tunjuk, kita sendiri ambil gambar kita sendiri update. Itu kita dah termasuk dalam kategori riak. Jadi orang yang berperang fi sabilillah ni, bawa senjata, sanggup nyawa terkorban, tapi kalau dalam hati dia, saya ni kalau boleh biar saya orang nampak saya ni bersungguh-sungguh berjuang supaya saya ni disebut-sebut sebagai orang yang pejuang yang hebat, nak orang tengok kita, maka ini bukan orang yang mendapat syahid dunia dan akhirat. Ataupun orang tu bukan kerana riak, tapi kerana sum'ah. Sum'ah ni apa maksud sum'ah? Daripada kalimah Arab sami'ah. Sami'ah maknanya dengar. Sum'ah supaya didengari orang kebaikan yang kita buat. Sebab tu kita ni jangan sekali-kali kita buat kebaikan, kita cerita kat orang. Ada orang kan zaman dulu-dulu tak ada kamera, jadi orang tak boleh nampak lah, tak boleh nak tunjuk kat orang, tak ada bukti lah nak tunjuk. Tapi ni nak supaya orang tahu yang dia ni pernah buat baik, dia cerita kat orang. Jangan lupa tau, mak ni dulu pernah sedekahkan duit ni, untuk bina masjid ni mak pernah buat, mak pernah sedekahkan. Cerita kat orang. Cerita kat orang tu, kalau niat dia supaya untuk dihebahkan pada orang lain, supaya orang puji dia ni orang yang banyak bersedekah, maka dibimbangi orang ini tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni yang ulama-ulama ni ajar kita ni supaya jaga-jaga benda-benda macam ni. Kalau boleh, kata para ulama, kita menyembunyikan kebaikan kita seperti mana kita menyembunyikan dosa dan maksiat yang kita buat. Kita buat dosa, ada tak kita cerita dekat orang? Kita tak akan cerita. Kalau boleh kita nak tanam sedalam-dalamnya kesilapan-kesilapan lampau yang kita pernah buat. Betul tak? Mana ada orang nak cerita, umur saya 7 tahun saya buat ni, umur 8 tahun saya buat ni. Nanti cerita-cerita kat orang tau. Ada kita cakap gitu kat orang? Kalau boleh tak naklah orang cerita tentang kelemahan dan keburukan kita. Begitu juga kebaikan. Buat baik, sedekah masuk tabung, dah diam-diam, tak payah cerita kat orang.
Bila kita cerita ke orang, seolah-olah kita tak yakin dengan kebaikan yang kita buat ni Allah nampak. Seolah-olah kita tak rasa Allah nampak kebaikan. Kita tak yakin Allah melihat kebaikan yang kita buat supaya kita dapat pahala di sisi Allah. Kebaikan yang kita buat, walaupun kita tak cerita pada orang, tapi kalau dia ni baik, amalan kita ni akan disebut dan harum amalan kita selepas ketiadaan kita nanti. Tuan-tuan, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali digelar Ali As-Sajjad ataupun Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hidup, di waktu orang sedang tidur malam, dia akan letakkan karung-karung gandum di atas bahunya dan diletakkan karung-karung itu di rumah orang-orang fakir miskin setiap hari di depan pintu rumah mereka. Orang fakir miskin bila buka pintu besok pagi, tengok, ada gandum, ada tepung. Sebab masyarakat dulu makanannya, Arab makanannya gandum. Kalau kita buka je pintu rumah, tiba-tiba ada Faiza Basmati depan rumah, 5 kg. Contohlah tuan-tuan kan. Wah, begitulah amalan ni. Tak ada siapa tahu. Dia tak beritahu pada orang, hatta dengan isteri dan anaknya pun tak tahu. Amalan tu dibuat dia. Bila hari dia meninggal dunia, orang mandikan jenazah dia, orang tengok dekat bahu dia ada kesan mengangkat bebanan yang berat. Sebab orang tahu dia ni ahli ibadah. Dia bukan kerja angkat tepung ke guni atas bahu. Orang tahu dia bukan buat benda tu. Tapi bila dia meninggal dunia, orang mandi jenazah dia, orang nampak ada kesan seolah-olah dia ni pernah angkat benda yang berat dan dia berbekas. Dan orang yang selalu dapat bantuan gandum di depan rumah selepas kewafatan ataupun kematian Al-Imam Ali Zainal Abidin ataupun Al-Imam Ali As-Sajjad, maka mereka mendapati sudah tidak ada gandum lagi di depan pintu rumah mereka. Jadi orang tahulah akhirnya yang selalu bagi gandum ni siapa? Ali Zainal. Siapa yang bagi tahu ilham pada mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting bukan kita yang beritahu. Kita Allah bagi nikmat dapat bangun malam, qiyamul lail. Jangan besok pagi kita cerita kat orang, malam tadi kan saya qiyamul lail tu 20 rakaat. Rasa nak buat 30 tapi tak mampu. Buat 20 je boleh. Apa tujuan kita cakap macam tu? Apa tujuan kita beritahu pada orang? Kadang-kadang kita punya kebaikan ini dah tulus ikhlas daripada Allah, datang bisikan syaitan, ceritalah sikit pada orang, ceritalah, barulah orang tahu siapa, kan? Siapa kamu? Itu. Tuan-tuan dah azan Jadi kita berhenti sekejap azan dan kita sambung 5 minit, kemudian kita tamatkan kuliah insya-Allah.
Dan syahid dunia ialah orang yang mati di dalam peperangan dengan orang kafir padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah yang tidak diridai oleh syarak, ataupun mereka mati dalam peperangan kerana riak ataupun sum'ah. Jadi ini orang yang syahid dunia je lah. Orang nampak dia mati syahid, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak dapat pahala mati syahid seperti mana orang yang mati syahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu, walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi, walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Hadis ini, riwayat ini adalah riwayat hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh kebanyakan para ulama hadis, ya. Antaranya Bukhari dan juga Muslim. Yang bermaksud, kalaulah manusia ni tahu kelebihan berada di dalam saf yang pertama, nescaya mereka akan sanggup mengundi untuk berada di dalam saf yang pertama. Kena ambil undi, cabut undi. Ni kan solat isyak kan. Ambil undi siap-siap. Siapa yang dapat awal dapat saf pertama. Kerana kelebihan saf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaih. Dan kalaulah orang mengetahui kelebihan orang yang datang awal waktu di masjid, lastabaqu ilaih, nescaya mereka akan berlumba-lumba datang ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subuh, kalaulah mereka tahu kelebihan orang yang salat berjemaah di masjid pada waktu isyak dan subuh, la atauhuma walau habwan, nescaya mereka akan bersusah payah datang ke masjid walaupun mereka terpaksa datang dalam keadaan mengisut. Orang yang cacat tu tuan-tuan, bukan main susah lagi nak datang ke masjid ni tuan-tuan. Tapi kalaulah dia tahu kelebihan pahala solat subuh di masjid dan solat isyak, nescaya dia akan usaha untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan. Tak kira di mana masjid pun yang kita mampu untuk solat. Tak dapat di masjid ni, di surau, tak dapat di surau, di mana-mana tempat yang ada orang solat berjemaah, ya, solatlah, ya, mengikut kemampuan kita. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita nikmat datang solat berjemaah pada dua waktu itu, isyak dan juga waktu subuh. Orang yang Allah dah bagi nikmat datang solat berjemaah waktu subuh, dialah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kelebihan solat subuh berjemaah tu. Solat sunat sebelum subuh, raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat tu, yang 2 minit kita solat tu, lebih baik daripada seluruh seisi dunia. Siapa manusia paling kaya dalam dunia ni tuan-tuan? Bilioner yang paling kaya dalam dunia, dia masih lagi tidak menguasai seluruh isi dunia. Kekayaan baru sedikit daripada seluruh kekayaan dunia. Tapi orang yang solat subuh 2 rakaat, dia lebih baik 2 rakaat itu daripada dunia dan segala seisinya. Apatah lagi solat fardu. Solat sunat dengan solat fardu, pahala solat fardu jauh lagi besar. Maka sudah tentulah kita tidak akan mensia-siakan amalan kita, ya? Amalan untuk datang ke masjid pada dua waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, banyak kelebihan-kelebihan orang yang melaungkan azan ini. Namun persoalannya, kadang-kadang kita tertanya ataupun ada orang bertanya kepada kita, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan?
Nabi SAW ni pernah tak dalam hayat baginda SAW Nabi azan? Jawapannya Nabi SAW tidak pernah azan. Tak pernah azan pada setiap waktu tu, tak pernah azan. Kecuali Nabi SAW azan pada telinga cucu dan cucu-cucu baginda SAW, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Jadi antara sebab Rasulullah SAW ini tidak pernah azan. Apa sebab Nabi SAW ini tidak pernah azan? Maka ulama menyebut di dalam kitab-kitab, yang pertama sekali Nabi SAW tidak pernah azan kerana dalam lafaz azan itu ada kalimat yang berbunyi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya apa tuan-tuan? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ni, aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Maka di antara hikmah Nabi SAW tidak azan, kalau Nabi ungkapkan aku menaik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, seolah-olah ada Nabi Muhammad yang lain yang pesuruh Allah, bukan Nabi SAW. Kata ulama. Yang kedua, kenapa Nabi SAW tidak pernah azan? Kerana kesibukan Rasulullah SAW dalam nak menguruskan negara. Bahkan para sahabat Nabi yang jadi khalifah selepas Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dalam riwayat dia tidak pernah menjadi Bilal. Dia tidak pernah mengazankan azan. Lalu Sayyidina Umar dalam satu riwayat, kalau tak silap saya disebut dalam kitab Al-Majmu', bila orang tanya, kenapa kamu wahai Umar tidak pernah azan? Dia kata, kerana sempitnya waktu untuk aku menguruskan negara, maka tidak memungkinkan aku untuk menjadi orang yang azan. Maka sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita melihat kenapa Rasulullah SAW ini tidak pernah azan. Yang ketiga, kalau Rasulullah SAW azan, bila Nabi SAW sebut hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah datang, marilah mengerjakan solat, marilah menuju ke arah kejayaan, hayya 'alal falah. Tiba-tiba ada di antara sahabat contohnya ataupun orang Islam yang tak datang. Mungkin dia ada urusan, mungkin dia tak dengar azan Nabi. Maka kata para ulama, dibimbangi orang yang tidak menyahut azan dan seruan Nabi SAW, orang ini termasuk dalam golongan yang diberikan ancaman supaya mereka ini berhati-hati dengan orang yang tidak menerima ataupun menyahut panggilan Nabi SAW. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka berikanlah peringatan, ihdzar. Berikanlah ancaman, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang melawan ataupun menyanggah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan, Dan terakhir tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, azan ini, lafaz azan Allahu Akbar sampai habis tu, dia adalah merupakan mimpi yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Zaid. Bukan Nabi yang mimpi tentang lafaz azan ni, sahabat Nabi yang mimpi. Jadi hikmahnya, bila orang lain mimpi, sebab dalam lafaz azan kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan.
Kalau Nabi mimpi Nabi yang sebut, ya, orang-orang kafir Quraisy kata, sebab tu dia masukkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab dia nak nama dia disebut dalam azan. Tapi Allah takdirkan lafaz azan tu siapa yang mimpi? Abdullah ibn Zaid. Satu malam Abdullah ibn Zaid dia tidur. Dia bermimpi jumpa dengan seorang lelaki yang memakai pakaian berwarna hijau. Di tangan lelaki itu ada loceng. Lalu Abdullah bin Zaid ini bertanya dengan lelaki yang pakai baju hijau tu, sudikah kamu untuk kamu menjualkan aku loceng yang ada di tangan kamu? Lalu lelaki itu kata, untuk apa kamu nak beli loceng ini wahai Abdullah? Kata Abdullah, untuk saya ketuk loceng ini supaya orang datang ke masjid solat. Lalu kata lelaki itu, mahukah aku ajarkan kepada kamu wahai Abdullah satu cara yang lebih baik daripada ketuk loceng ini? Lalu diajarkan lafaz itu kepada Abdullah. Besoknya Abdullah bin Zaid datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita, ya Rasulullah, malam tadi saya mimpi jumpa lelaki sekian-sekian, diajarkan kepada saya lafaz untuk panggil orang datang ke masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi Abdullah ibn Zaid. Sebab tu dalam sebuah hadis sebut, ar-ru'ya juz'un min 70 juz'an minan nubuwah, atau kama qala, hadis sahih. Mimpi orang-orang yang saleh, terutamanya para sahabat Nabi, adalah satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian. Sebab tu kalau kita ni ada orang saleh di mimpi, kita jangan cepat-cepat kata, alah ini mimpi ni semua bid'ah ni. Tak ada hadis, tak boleh pakai mimpi ni. Jangan tuan-tuan. Sahabat Nabi ni, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan azan itu. Kata Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar dengar Abdullah bin Zaid cerita pada Nabi di mimpi bacaan, kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku juga mendapat mimpi yang sama. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, aku juga mendapat mimpi yang sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab ada orang akan tanya kita, dia kata, sebenarnya azan ni sebenarnya bukan Nabi yang ajar, sahabat yang mimpi. Jadi boleh ke kita ni ikut mimpi sahabat? Itu orang akan timbulkan syak dalam diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jawapannya boleh. Sebab ketika mana sahabat tu baca depan Nabi dan Nabi iqrar, Nabi mengiyakan. Sebab tu dalam hadis ini dia bukan sekadar kata-kata Nabi. Aqwalin Nabi, bukan sekadar kata-kata Nabi. Af'al, perbuatan Nabi juga termasuk dalam hadis. Dan yang ketiga, takrirat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam endorsekan. Maknanya Nabi kata, boleh, ya, macam itulah buat. Itu juga termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasanya tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita. Saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat buat kami terhadap apa yang telah Engkau ajarkan untuk kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kami apa yang boleh memberi manfaat buat diri kami. Wa zidna ilma, tambahkanlah ilmu bagi diri kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.